Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berusaha Cikgu Clement William, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran PPD Muka, yang dihormati Timbalan-Timbalan PPD Muka dan PPD Daro, Pegawai-Pegawai PPD, Barisan Pengetua, Penolong-penolong kanan, guru-guru kanan dan rakan-rakan guru sekalian. Pertama-tamanya saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih dan penghargaan kerana memberi peluang kepada kami, Sekolah Datuk Permaisuri hari ini untuk berkongsi pengalaman dalam kami melaksanakan program PBL STEM. Saya perkenalkan diri saya iaitu Cikgu Asiah binti Haji Derajat, merupakan Ketua Panitia Matematik SMK Datuk Permaisuri. Okey, apa yang dimaksudkan dengan PBL? Iaitu Project Based Learning atau pembelajaran berasaskan projek ini. Okay. Ia adalah satu teknik dalam PDP yang tidak asing lagi. Saya percaya guru-guru semua telah terdedah dan mempunyai pengalaman tersendiri. Seperti mana yang kita tahu, teknik pembelajaran PBL ini lebih tertumpu kepada murid. Ia memerlukan masa untuk disiapkan, merentasi kurikulum dan kemahiran. Dalam perkara yang lebih ketara di sini ialah ciri-ciri PBL yang memerlukan murid berinteraksi dengan amalan dunia sebenar. Tentu guru-guru tertanya-tanya, bagaimana kami sekolah rintis memulakan program PBL STEM ini? Saya akan kongsikan. Baiklah, pendataan awal berkenaan PBL STEM bermula sejak 2019 di mana sekolah kami terpilih dalam mengikuti bengkel STEMEC yang diadakan di Institut Amiruddin Baqi Negeri Sembilan. Bengkel ini dihadiri oleh pihak pengurusan sekolah iaitu mantan pengetua Puan Haslinda Haji Jadi, Cikgu Su Ying Jong, penolong kanan pentadbiran dan Cikgu Lucy Suliman, penolong kanan co-curriculum. Okay. Seusai bengkel tersebut, LDP STEM peringkat sekolah dilaksanakan sebagai pendadahan awal kepada guru-guru iaitu golongan pelaksana bagi PBL STEM ini. Berikut adalah gambar-gambar aktiviti yang kami laksanakan. Disusuli pula dengan bengkel STEMEC di peringkat MLT yang diadakan di Pulau Labuan yang mana dihadiri oleh guru kanan sains dan matematik, ketua penyetia sains, matematik dan bahasa Melayu. Dalam bengkel ini, peserta didedahkan bagaimana melaksanakan PBL STEM dalam bilik darjah. Bermula dengan pemilihan bidang pembelajaran, standard pembelajaran, penggabung jalinan mata pelajaran STEM dan melaksanakan aktiviti hands-on PBL STEM. Okay, selepas bengkel STEMEC tersebut, kami ketua-ketua panitia dan guru kanan mula beraksi. Kami berkongsi ilmu PBL STEM ini di peringkat sekolah. Guru-guru dapat menyaksikan di sini keseronokan kami melaksanakan PBL bersama rakan-rakan guru. Dalam LDP ini, guru-guru juga melaksanakan pembentangan projek yang dihasilkan oleh mereka. Selepas LDP tersebut, kami pun melaksanakan aktiviti PBL STEM di dalam bilik darjah.
untuk pertama kalinya. Ini merupakan gambar-gambar aktiviti PBL STEM bagi tingkatan 4. Tingkatan 2 dan tingkatan 5. Untuk makluman semua, pada tahun 2019, kami hanya melaksanakan PBL STEM ini kepada 3 tingkatan sahaja. Kemuncak program PBL STEM pada 2019, sekolah telah menganjurkan Pesta Transformasi DP. Program ini bertujuan untuk mempamerkan produk PBL STEM murid kepada masyarakat setempat dan sekolah-sekolah yang dijemput, di mana produk ini dibentangkan di peringkat akhir dan diadili oleh pegawai SISPLUS. Cikgu-cikgu dapat saksikan dalam slide ini hasil produk dan suasana semasa pesta ini berlangsung. Pesta ini mendapat sambutan yang menggalakkan dengan kehadiran pengunjung yang ramai dan maklum balas positif yang diterima. Projek PBL STEM diteruskan pada tahun 2020 dengan melibatkan semua tingkatan. Kali ini, sekolah juga membuat projek khas iaitu penghasilan robotik Arduino Picabot. Berikut adalah perancangan projek PBL STEM 2020. Cikgu-cikgu dapat saksikan dalam slide, ini merupakan bengkel yang dihadiri oleh guru-guru kami. Yang pertama, bengkel PBL STEM pada 13 Januari. Ini merupakan aktiviti sepanjang bengkel tersebut. Okey, setelah selesai bengkel tersebut, guru-guru pun menerapkan dan melaksanakan PDPC PBL STEM seperti yang telah dirancang di dalam bengkel. Berikut adalah antara hasil kerja prototipe murid. Pada tahun 2020, kita menghadapi cabaran iaitu tidak dapat bersemuka, namun murid masih berusaha menyiapkan produk mereka sebaik sahaja sekolah dibuka pada hujung tahun. Cikgu dapat saksikan di sini iaitu sisi penilaian dan pembentangan yang diadakan untuk menilai dan memberi pengiktirafan kepada murid terhadap projek PBL STEM mereka. Manakala bagi projek khas iaitu penghasilan robotik Arduino Picabot, 3 orang guru telah dipilih iaitu Cikgu Goh Yung Bung, Cikgu Valentine Doni dan Cikgu Yushua Pengiran Jalong bagi menghadiri program di Nilai Universiti Negeri Sembilan. Selepas berkursus, pihak pengurusan kami mengadakan mesyuarat bagi pelaksanaan aktiviti STEM Picabot SmartCar. Aktiviti ini melibatkan 10 orang guru penyelaras STEM dan robotik. Ini adalah siri bengkel online dan hands-on yang diadakan untuk membimbing murid-murid yang menyertai pertandingan tersebut. Bengkel online ini diadakan sebanyak 4 siri. Dikongsikan di sini gambar-gambar aktiviti sepanjang bengkel. Akhirnya pertandingan robotik Picabot berjaya dilaksanakan dengan jayanya. Pelaksanaan PBL STEM diteruskan lagi pada tahun 2021. Pelaksanaannya sangat istimewa
kerana dilaksanakan sepenuhnya secara dalam talian, iaitu bermula dari bengkel pemilihan projek PBL, kolaborasi mata pelajaran sehinggalah pelaksanaan pertandingan akhir projek PBL STEM. Slide ini menunjukkan bengkel pembudayaan PBL STEM dan penerapan KEBAT dalam pelaksanaan PBD, iaitu merupakan program iTeach. Berikut dikongsikan antara proses yang kami lalui dalam pelaksanaan PBL di peringkat sekolah, iaitu pertama-tamanya pihak pengurusan telah menentukan subjek utama atau tuan subjek bagi melaksanakan PBL STEM ini. Pemilihan dibuat secara bergilir supaya semua guru-guru mempunyai pengalaman dalam melaksanakannya. Proses diteruskan dengan mengadakan bengkel yang dihadiri oleh semua guru. Dalam bengkel ini, guru setiap subjek dibahagikan mengikut kumpulan-kumpulan PBL subjek utama atau tuan subjek tadi. Dalam kumpulan tersebut, guru-guru setiap subjek akan menentukan bidang dan standard pembelajaran yang sesuai dengan produk yang hendak dihasilkan, merujuk kepada DSKP subjek masing-masing. Guru-guru juga akan melengkapkan template gabungan subjek, menyediakan soalan PBL, seterusnya RPH untuk pelaksanaan PDPC dalam bilik darjah. Dan akhir sekali iaitu sesi penilaian dan penambahbaikan. Okey, ini adalah merupakan salah satu hasil pembincangan dan pembentangan projek PBL STEM oleh salah seorang guru kami daripada penelitian matematik. Okey, bermula dengan big idea pembangunan. Penyataan masalah. Senarai mata pelajaran yang terlibat. Jangkaan tempoh, rujukan standard kandungan dan pembelajaran daripada DSKP mata pelajaran yang terlibat. Ini merupakan matematik, RBT, pendidikan seni visual dan bahasa Melayu. Ini pula merupakan timeline. Dan akhir sekali pentaksiran autentik. Huraian lanjut akan diterangkan oleh rakan saya Cikgu Valentine Doni selepas ini. Ini pula merupakan sebahagian gambar-gambar produk PBL STEM yang dipertandingkan pada tahun ini. Terdapat 3 kategori anugerah dan pengiktirafan kepada hasil produk murid, iaitu anugerah emas, anugerah perak dan anugerah gangsa. Sebagai makluman, aktiviti PBL STEM yang dihasilkan pada tahun ini telah melibatkan 88 kumpulan yang terdiri daripada pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Secara keseluruhannya, seramai 341 orang murid telah menonjolkan kreativiti mereka dalam program ini. Oleh yang demikian, bagi menjayakan pertandingan projek PBL STEM DP 2021 peringkat akhir, kami telah mengadakan 2 hari sesi saringan untuk memilih 10 daripada 37 produk terbaik yang dihasilkan oleh pihak penatia.
Okey, ini merupakan video ringkas masa pertandingan akhir projek PBL STEM tahun ini. Kita saksikan. Saya doakan yang terbaik untuk anak-anak tenang ketika membentang, ketika menjawab soalan dan tunjukkan anda. Ladies and gentlemen, welcome to SMK untuk memasuki PBL STEM competition. Jadual pertandingan pertama, terbuka kepada semua murid SMK Datuk Pemaisuri. Untuk melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, saya Sembah pembuka bicara. Nama projek kami adalah PCA PH Indicator Pebble. PCA adalah singkatan bagi Purple Carriage. Para masalah yang dihadapi oleh pelajar dan guru pada musim berpenyakit ini adalah apabila ingin membuat eksperimen yang melibatkan penunjuk pihak. Mari kita coba. Bahan-bahan yang digunakan, sudu, halan, penapis, dan polis. Langkah-langkah. Pertama sekali, kisarkan polis sehingga hajar keseluruhannya. Kedua, hapiskan diskomis sehingga tidak air yang bersisa dan terasing dari hampas-nya. Terusnya, tuangkan jus komis ke dalam palat. Rendamkan keseluruhan permukaan kertas ke dalam jus tersebut. Selanjutnya, angkat dan jemurkan kertas sehingga kering. Setelah kering, guntingkan sehingga menjadi segi empat seperti letak kertas halus. Hooray! Kertas PH ini sudah boleh diuji. Selamat mencoba! Ini adalah contoh hasil yang kami dapati setelah melakukan beberapa ujian menggunakan bahan yang beresid dan beralkali. Aspek elemen 6C itu, bagaimanakah kumpulan ini BBNU memberikan satu identiti kepada kumpulan ini untuk menunjukkan elemen C yang disebut sebagai citizenship itu. Produk yang telah kami hasilkan diberi nama Healthy Tea Drink. Pembentangan kami pada hari ini meliputi abstrak, objektif penghasilan projek, mata pelajaran yang terlibat, pernyataan masalah, instrumen kajian, hasil kajian, dan penambahbaikan. Cikgu ada satu soalan berkaitan dengan 10 responden yang adik-adik dah pilih tadi. Okey, boleh bagi tahu tak apakah latar belakang 10 responden yang adik-adik dah pilih? Projek BBL kami ialah MC Olight yang berkonsepkan lampu malam. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada penghasilan projek ini ialah yang pertama, secara mudahnya kita semula bermaksud proses mengolah semua bahan bangun untuk menghasilkan produk yang sama atau produk yang baru. Saya yang cikgu nak tanya, kalau dari segi gabungan mata pelajaran ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik, boleh terangkan kepada cikgu subjek mana yang jadi dominan bagi dua subjek atau kita panggil anchor subjek bagi projek kampung ini? Projek kami yang diberi nama Joy Sochi. Kesimpulannya, produk ini sangat sesuai digunakan oleh semua golongan dan dapat membantu menyelesaikan masalah seperti yang telah kami terangkan dalam pembentangan projek ini. Saya membentangkan produk kami iaitu defect selectable. Ini merupakan lakaran akhir aspek genuine dan juga autentiknya yang mana. Nama saya Raida binti Rashidi, akan mentangkan BBL Matematik kami yang bertajuk Rangkaian Pertandaan Darat. Nama pun kami ialah Joy Sochi. Saya nak tanya yang disebutkan tadi sebagai MACD dan sebagainya itu adakah berdasarkan destinasi atau lokaliti ataupun tempat sebenar yang di Bandaraya Miri? Tidak, cikgu, kami reka sendiri, cikgu. Untuk penambahbaikan, mungkin adik boleh letakkanlah dia punya skala. Okey, nampak macam menarik. Saya pun interested juga nak pergi bandar ni. Dah lah dekat dengan McDonald's, sekolah pun dekat, ada flyover tak jam. Saya suka saya Terangkan tentang projek saya yang bertajuk Pixar Eye. Pixar Eye merupakan sebuah lampu hijau. Pertama sekali ceritakan tahniah kerana dapat untuk melaksanakan satu PBL, projek PBL secara individu. Satu projek saya yang bertajuk Minyak Hijau. Dalam projek ini saya mengaplikasikan fungsi dengan hijau. Apakah perbezaan dari segi pengoperasian kerana yang dijalankan menggunakan bateri dan juga dijalankan menggunakan ketelegaannya? Kami dari kumpulan Mirosa akan membentangkan produk kami yang dinamakan Eco-Friendly Cooler. Dalam berapa lama sebelum botol itu ataupun produk ini perlu dihasilkan semula? Maknanya tak boleh digunakan lagi. Jadi saya akan jawab untuk persoalan tersebut. Jadi untuk produk ini boleh digunakan untuk tempoh masa yang lama kerana kalau seperti mana yang kita tahu botol plastik merupakan bahan yang sukar untuk merekrut. Jadi produk ini kita boleh gunakan lama dan kemungkinan ataupun saya pasti bahawa produk ini tidak perlu dibuat semula. Ketahanannya yang sangat lama. Membentangkan projek PBL sains kumpulan kami iaitu bertajuk Air Pancung Mini. Kegunaan air pancung mini sebagai hiasan dalam rumah boleh dijadikan tempat menternak ikan sebagai lampu tidur. Melalui pelaksanaan projek ini, kami dapat menghasilkan satu produk baru yang lebih bernilai tinggi iaitu air pancung mini yang berfungsi daripada sisa plastik yang tidak dipakai lagi. Maka ini dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh sisa plastik. Ini adalah hasil projek kumpulan kami. Manakah ataupun tajuk manakah yang dia boleh beri markah misalnya untuk penelitian bilik darjah? Mata pelajaran saya yang mendapatkan pertama adalah tajuk elektrik alat sinar untuk mengurangkan pencemaran sinar. syabas dan tahniah diucapkan kepada Tuan Pengetua khasnya dan seluruh warga SMK Datuk Pemaisuri. Besarlah harapan saya agar PBL STEM dapat dijadikan budaya pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dan membantu meningkatkan murid-murid terhadap STEM serta memantapkan penguasaan murid dalam topik-topik yang diajar. My first impression would be all of the 10 contestant. Ada dua yang bertanding secara individu tadi, ada 8 yang berkumpulan. Semuanya menunjukkan prestasi yang begitu membanggakan dari aspek pembentangan, kelancaran berbahasa, they are presentable, they are able to
share the idea and thoughts, dan juga mereka ini menunjukkan amalan-amalan dan nilai STEM itu sendiri apabila melihat kepada interdisiplin bergabung jalinan mata pelajaran STEM dan juga bukan STEM ini. Dan apa yang menarik minat saya di sini adalah idea-idea tersebut kita dapat lihat sebagai satu idea yang genuine dan autentik. Akhir kata daripada saya, teruskan kepada SMK Datuk Permaisuri, hembuskan nafas SMK Datuk Permaisuri ini kepada sekolah-sekolah menengah dan sekolah-sekolah rendah yang lain, mungkin bergerak bersama dengan Liga SKNG di bawah program STEM ini dan Liga S25 untuk memberi inspirasi dan berkembangkan lagi saya dalam orientasi STEM seperti ini kepada sekolah-sekolah lain. Moga dengan perkongsian video tadi, semoga guru teruja untuk melaksanakan PBL STEM kerana di akhir projek ini ia membuahkan sesuatu yang istimewa. Saya doakan yang terbaik. Okey, slide seterusnya menunjukkan penglibatan sekolah di peringkat antarabangsa. Dan di peringkat MIRI, di peringkat negeri. Okay, dalam usaha perkongsian ilmu dan pengalaman, pihak sekolah telah menerbitkan naskah ilmiah iaitu Langkah Menggapai Impian yang mana mengumpulkan pengalaman dan pelaporan projek PBL STEM yang terpilih sepanjang tahun 2019. Bagi guru-guru yang berminat, bolehlah mendapatkan naskah ilmiah kami ini. Berikut adalah kandungan yang terdapat dalam naskah ini. Guru-guru juga boleh membuka portal FreeSnack kami ini untuk mengetahui maklumat dan perkembangan selanjutnya berkenaan dengan PBL STEM di sekolah kami. Okay, sekian sahaja dari saya. Semoga sesi perkongsian saya bermanfaat dan dapat memberi inspirasi kepada guru-guru untuk melaksanakan PBL STEM ini. Akhir kata, segala yang baik itu datangnya dari Allah jua. Segala kelemahan dan kekurangan adalah dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.